Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Hari ini kita sambung tajuk 10.1.1. Kita lihat contoh yang kedua, iaitu awak boleh lihat buku teks awak muka surat 276. Okey. Soalannya dia kata Encik Derek menerima pendapatan aktif. Okey, pendapatan aktif ni kita dah belajar sebelum ni, iaitu biasanya dari kerja buat kita lah. Pendapatan aktif ni gaji lah, biasanya gaji tetap ya, ataupun gaji harian seperti yang kita dah bincang. Jadi dia ada pendapatan aktif RM3,000. Kemudian pendapatan pasif. Pasif ni maksudnya kita tak perlu pergi bekerja apa-apa, kita akan dapat pendapatan. Contohnya daripada sewa rumah. Jadi mungkin Cik Derek ni ada rumah yang disewakan ataupun dia ada hartanah lain ya. Okey. Dan dia ada pendapatan pasif sebanyak RM1,000. Okey, cikgu macam ni lah. Okey. Pendapatan aktif RM3,000, pendapatan pasif RM1,000. Jadi pendapatan dia ada RM4,000 ya, jumlah pendapatan dia RM4,000. Dan Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350. Ni perbelanjaan dia. Dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650. Jadi perbelanjaan dia, jumlah perbelanjaan dia ialah RM2,000 ya. Jumlah perbelanjaan dia ialah RM2,000. Yang tetap dengan tak tetap. Okey. Yang tidak tetap ni, yang contoh yang kita dah bincang, iaitu contohnya gaya hidup. Kita nak pergi tengok wayang, kita kurang. Ni. Dia nak tengok wayang ke, dia nak pergi makan di luar bersama keluarga ke. Yang inilah perbelanjaan tidak tetap dia, iaitu RM650. Perbelanjaan tetap ni contohnya yang dia kena, yang mesti dibayar setiap bulan. Contohnya ansuran kereta, insurans dan sebagainya lah yang telah kita bincangkan. Okey, A. Soalan A, hitung aliran tunai. Okey, hitung aliran tunai bulanan Cik Derek. Kemudian jelaskan jawapan anda. Okey, aliran tunai kita dah belajar sebelum ni, iaitu pendapatan mesti ditolak dengan perbelanjaan. Jadi kita tengok jumlah pendapatan dia RM3,000 tambah dengan RM1,000. Kemudian kita tolak dengan perbelanjaan. Perbelanjaan dia RM1,350 tambah dengan RM650, kita akan dapat RM2,000. Jadi RM4,000 tolak dengan RM2,000, kita dapat aliran RM2,000, aliran tunai yang positif. Maksudnya dia ada baki daripada pendapatannya, dia ada baki sebanyak RM2,000. Maka aliran tunai positif RM2,000 adalah baik ya. Kerana Encik Derek mempunyai lebihan baki baki daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan. Jadi kalau dia ada emergency kecemasan, jadi dia boleh gunakan duit baki ni untuk menjelaskan. Jadi kalau kita tak ada baki, payahlah kita kena ada baki juga ya. Jadi bila ada baki ni, ini ialah aliran tunai positif. Okey. Soalan yang kedua. Okey, tengok soalan yang kedua. B ni, B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika, jika pendapatan pasif tidak wujud. Pendapatan pasif ni tidak wujud. Maksudnya RM1,000 ni tak ada. Dan jumlah perbelanjaan juga meningkat 60%. Okey. Jumlah perbelanjaannya meningkat 60%. Macam mana kita nak tahu perbelanjaannya meningkat 60%? Macam mana kita nak kira? Okey. Macam mana ya kita dapat 3,200 ni, iaitu kita tahu jumlah pendapatan asal, jumlah perbelanjaan asal dia RM2,000 lah. RM2,000. Okey, kemudian dia meningkat sebanyak 60%. Maksudnya kalau RM2,000 ni kita anggap sebagai 100%, kalau meningkat dia akan jadi 160%. Okey. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3,200.
Jadi di sini pendapatan dia sekarang jumlah pendapatannya hanya 3,000 sebab pasif sudah tidak ada. Jadi 3,000 kita tolak dengan perbelanjaan yang telah meningkat 60% iaitu 3,200. Okey. Dan kita akan dapat negatif di sini ya. 3,000 tolak 3,200 kita akan dapat negatif. Kita akan dapat aliran tunai negatif. Yang ni tak elok ni kalau kita dapat aliran tunai negatif. Kenapa? Ini akan membebankan Encik Derek tersebut dan mungkin menyebabkan Encik Derek ni menggunakan kemudahan kad kredit. Nak berhutang kan? Dia kena berhutang lah sebab dia tak cukup duit untuk mengatasi masalah kewangan. Jadi kalau kita dapat aliran tunai negatif, maksudnya kita sudah berhutang, kita sudah belanja lebih daripada pendapatan. Maka kalau encik ni dia mungkin ada gaji, dia mungkin ada kad kredit, ramai orang ada kad kredit, dia akan guna kad kredit yang untuk membayar, menjelaskan hutang dia. Jadi dia akan sentiasa berhutang lah selepas ni. Okey, nanti kita akan lihat contoh 3 pula. Cikgu akan masukkan dalam video seterusnya.